kita juga nak tengok bagaimana suasana di Bilik Berita kerana kita begitu mendalam diskusi kita kat dalam studio ni, tapi sebenarnya dekat belakang kita kat Bilik Berita ni cukup meriah. Kecoh. Suasananya semakin kecoh saya kira sampai ke pagi nanti. Jadi kita nak tahu bagaimana situasinya di Bilik Berita bersama dengan Fauzi. Fauzi, meriah atau tak, tolong simpankan sikit makanan yang ada kat luar sana, okey? Okey, baik. Terima kasih Nala dan juga AK sekali lagi bersama saya. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu garis penamat untuk hari pengundian pada hari ini iaitu 6 petang. Apa kata untuk anda yang mungkin ini kali pertama sebenarnya kita nak bawakan bagaimana sebenarnya suasana dan sekitarnya apabila kita bercakap tentang War Room Astro Awani. Di belakang saya sebenarnya rakan-rakan di War Room minta lambai tangan. Okey, mereka inilah yang akan bekerja keras sampailah tengah malam nanti untuk bawakan keputusan tidak rasmi dan juga keputusan yang rasmi. Dan apa kata kalau anda yang sudah mengundi, terima kasih dan tahniah kepada anda kerana menjalankan tugas sebagai rakyat Malaysia. Dan sambil-sambil nak tunggu keputusan tidak rasmi dan juga keputusan rasmi, apa kata anda terus ke pru.astroawani.com. Saya tunjukkan, terima kasih rakan saya Haikal, tunjukkan. Ada terus pergi je pru.astroawani.com. Kami ada laman khas yang kami siapkan kepada anda untuk anda dapat semualah ataupun beberapa semua sebenarnya keputusan rasmi dan tak rasmi secara interaktif. Yang anda nampak ni peta ni memanglah warna putih lagi sebab belum lagi ada keputusan. Bila ada keputusan nanti dia ada tanda lah. Nanti tak percaya nanti awak tunggu nanti bila ada keputusan. Okey, baik, untuk waktu ni terima kasih Haikal. Sebenarnya seperti yang saya janjikan, saya nak bersama dengan Firdaus Azil, wartawan yang membuat satu liputan ataupun yang mana beliau ditugaskan untuk pergi ke beberapa kawasan dan juga parlimen, bukan saja untuk membuat liputan berita tetapi untuk mencerap beberapa data dan juga sentimen pengundi-pengundi di kawasan itu. Firdaus Azil, kalau diikutkan sejarah Firdaus Azil membuat liputan pilihan raya ni lebih kurang dah berapa kali dah? Ini adalah pilihan raya umum kali ketiga. Kali ketiga, PRU 13, 14? 14 dan juga 15. Okey, mungkin boleh bagi sedikit gambaran lah. Kalau kita cakap tentang pilihan raya umum yang ke-15 ni, selain kita bercakap tentang undi 18, automatic registration dan juga ramai yang pertandingan Royal Rumble boleh dikatakan pada waktu ini, apa yang lain daripada lainnya PRU 15 kalau nak dibanding dengan beberapa PRU yang lain ni? Okey, kalau kita tengok pada 2013 pilihan raya 2013 dan juga sebelum-sebelum itu malah boleh juga dikatakan daripada PRU 2013 dan sebelum itu kita dapat lihat bahawa pertandingan kebiasaannya adalah antara dua pihak saja, iaitu antara Barisan Nasional. Kalau kita sebutkan, kita boleh petik beberapa antara nama-nama Pakatan Pembangkang ketika itu seperti Barisan Alternatif ataupun Pakatan Rakyat maupun Pakatan Harapan ketika itu lebih banyak berkait kala kedua. Tetapi kali ini, malah untuk kali ini kita tahu bahawa disebabkan pertandingan itu melebihi, kita tahu ada 3 gabungan ataupun 4 gabungan parti terbesar. Kita ada Barisan Nasional, Perikatan Harapan, Perikatan Nasional serta Gerakan Tanah Air. Jadi demografinya ataupun landscape politiknya berbeza kali ini. Mood suasana pun berbeza. Tetapi apa yang dapat lihat kalau kita selidik-selidik, kita turun ke bawah, ada yang mengatakan bahawa angin itu ataupun kegirangan, excitement itu mungkin tidak seperti 2018. Okey, baik. Saya mengundi di Parlimen P115 Batu. Batu ada 10 calon yang berusaha untuk merebut, untuk nak meyakinkan pengundi-pengundi di P115 Batu. Tapi di PRU yang ke-15 ni, kalau kita tanyalah mana-mana expert pun, mereka akan bentangkan lebih kurang ada yang 24, 20 hingga ke 40 kursi-kursi tumpuan. Satu berdasarkan calon yang bertanding di kawasan itu dan kemudian parlimen itu sendiri juga menjadi tumpuan. Salah satu yang menjadi tumpuan PRU ke-15 sudah tentu kita melihat Parlimen Tambun. Firdaus Azil juga pergi ke Parlimen Tambun untuk beberapa hari? Saya berada di sana selama seminggu. Seminggu untuk membuat cerapan dan juga bagaimana dia nak menilai sentimen. Tapi sebelum itu saya nak tunjukkan dahulu, ini adalah keputusan pada PRU ke-14. Saya jelaskan, ini adalah PRU ke-14. Pada PRU ke-14, pemenangnya pada ketika itu adalah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang bertanding pada ketika itu atas tiket ataupun atas tiket harapan. Beliau ditentang lagi 2 lagi calon. Beliau menang di kursi itu dengan majoriti 5,320. Dan tetapi bezanya pada waktu ini dan juga pada kali ini, PRU ke-15 kita tahu dengan dinamika politik yang berlaku, 4 penjuru berlangsung di kursi yang cukup panas P063 Tambun.
Firdaus Azil, mungkin boleh dikongsikan sedikit serapan dan juga bagaimana anda boleh melihat ini bukan sahaja pertandingan hanya antara dua calon tumpuan. Sudah tentu kita melihat kepada calon bakal Perdana Menteri yang diketengahkan oleh Pakatan Harapan dan juga kita juga melihat kepada penyandangnya. Tetapi ini adalah kerusi tumpuan, ada 4 calon di sini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit hasil seminggu anda berada di sana. Okey, kalau kita tahu, kalau mungkin kita imbas sedikit bagaimana Pakatan Harapan membawa naratif bahawa inilah peluang untuk penduduk di Tambun untuk membolehkan mereka mempunyai Perdana Menteri datang pada kawasan mereka. Mereka tampilkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi lawannya adalah di sini iaitu penyandang, iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga merupakan timbalan Presiden Parti Bersatu Malaysia, dan lawannya di sini ini adalah Datuk Aminuddin Mat Hanafiah yang merupakan ketua bahagian UMNO, dan ini adalah calon daripada pejuang itu Abdul Rahim Tahir. Tetapi apabila pada peringkat awal kita turun di sana, kita melihat bagaimanakah bentuk kawasan itu. Kita tahu Tambun ini terletaknya bersebelah di Ipoh, dan Ipoh juga ada beberapa parlimen yang rapat, tetapi apabila kita melihat dari segi berapa ada kerusi, jadi di situ kita dapat melihat ada 2 kerusi Dewan Undangan Negeri, iaitu satu ialah Dun Hulu Kintar dan satu lagi ialah Dun Manjoy. Dan kita juga tahu di Manjoy itu terletaknya gugusan Manjoy, iaitu kampung Melayu yang terbesar sekitar 44,000, majoritinya Melayu. Jadi kita turun ke situ dan kita melihat bagaimana demografinya. Okey, apabila kita bercakap tentang analisis sedikit yang diberikan oleh Firdaus ini berkaitan dengan kursi panas ini, saya nak bawakan juga kepada anda, kita melihat kepada data yang dikongsikan ataupun statistik yang dikongsikan oleh DOSEM di laman sesawang kawasanku. Saya pilih kita melihat kepada negeri Perak, kawasan Parlimen Tambun P063, tetapi selain pada kita melihat pada kursi panas ni, calon lah, parti lah, isu-isu yang dipertandingkan, kerana naratif orang politik dia nak menang kursi itu, tapi meta naratif untuk pilihan raya umum ni adalah kita bercakap tentang ekonomi dan juga kestabilan. Jadi saya nak bawa tunjuk anda untuk mungkin Firdaus boleh kongsikan sedikit. Kita melihat kepada dapatan dan juga ekonomi sebenarnya. Mungkin boleh beri sedikit, Firdaus? Sebelum itu kita kena memahami bahawa DOSEM ini adalah berdasarkan daripada bancian yang dibuat pada 2020 ataupun nama pendeknya ialah My Census 2020. Kita berdasarkan kepada sini untuk sebelum kita turun ke kawasan, kita akan melihat data apa yang disediakan oleh DOSEM untuk kita memahami bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana bentuk keadaan demografinya dan sebagainya. Kalau kita melihat berdasarkan My Census 2020, kita dapat satu section yang dinamakan ekonomi. Kita dapat melihat pendapatan isi rumah. Kita pergi yang pertama sekali, pendapatan isi rumah. Sebelum itu saya nak terangkan bahawa ini adalah garisan median penengah yang dilakukan secara purata antara kesemua parlimen. Jadi ini adalah penunjuk kita, iaitu garisan penengah. Dan kalau kita tengok titik yang gelap ini yang merujuk kepada Parlimen Tambun. Okey. Pendapatan isi rumah, maksudnya kalau kita klik kat sini, ini adalah P063 Tambun yang menunjukkan bahawa ia berada secara puratanya, secara mediannya berada di tengah-tengah. Katalah kalau kita ambil sebagai contoh perbandingan, kalau kita dapat lihat, contoh ada satu kursi parlimen yang dikatakan mempunyai pendapatan isi rumah tertinggi, pembelanjaan isi rumah tertinggi, ada satu kawasan parlimen, kita klik. Ini adalah Segambut. Kita tahu bagaimana kedudukan Segambut, bagaimana masyarakat sana. Jadi mereka ini memiliki pendapatan isi rumah tertinggi dan juga perbelanjaan isi rumah tertinggi. Perbandingannya, Tambun terletak sini. Begitu juga dengan... Kita letak sikit ke bawah. Yang manakah yang mempunyai parlimen yang mempunyai pendapatan isi rumah paling rendah? Kita klik Batang Lupas Sarawak. Dan juga Julau Sarawak. Dan juga satu lagi Kanawit Sarawak. Jadi kita dapat lihat ini adalah antara barometer yang kita gunakan, dan kita turun ke bawah untuk kita melihat apa lagi yang ada. Kadar kemiskinan, kadar pengangguran, kesemua ini. Dan ini juga kalau boleh menarik juga kemudahan awam yang terdapat akses kepada bekalan elektrik. Ini yang sangat asas. Akses kepada bekalan elektrik, akses kepada air pipe dan sebagainya. Sebenarnya satu lagi menarik, kita nak bercakap tentang ekonomi ni, kita melihat kepada yang tadi yang Firdaus Azil kongsikan, kalau di perbandingan Segambut dan juga Sarawak, Tambun ni boleh dikatakan median ataupun berada di tengah. Tapi satu yang kita perlu lihat ialah kadar pengangguran. Kalau dilihat daripada cerapan ataupun statistik yang dikongsikan DOSEM ini, Tambun Parlimen 063 ia tidak berada di garisan median ataupun garisan tengah itu. Dia berada di sedikit bawah ataupun bawah paras median itu. Ini adalah untuk maafkan saya P063 di sini. Maknanya anda lihat satu garis ini
titiknya itu di bawah median itu. Okey, itu berkaitan dengan ekonomi. Maaf ya Ekin adalah kami ambil masa sedikit. Selain itu kita melihat kepada infrastruktur kerana kita tahu beberapa dapatan yang dikongsikan sebelum ini melihat kepada penduduk luar bandar, melihat kepada salah satu indikator yang mereka mahukan adalah infrastruktur. Di dapatan laman sesawang yang sama kawasanku, kita melihat kepada kemudahan-kemudahan awam dengan mengambil garis panduan garis median ini. Kita melihat kepada hospital bagi setiap 1,000 penduduk juga di bawah median, juga klinik kesihatan per 1,000 penduduk juga di bawah median, dan juga sekolah ataupun cerita besarnya adalah pendidikan juga di bawah median. Firdaus, daripada dapatan-dapatan ini, bagaimana kita boleh tahu dan juga bagaimana ia sedikit sebanyak memberi kesan dan juga memberi impak kepada corak pengundian bagi orang-orang atau pengundi-pengundi di Tambun? Baik, seperti yang kita tahu bahawa mereka akan turun ke kawasan ini membawakan harapan ataupun naratif, membawa manifesto masing-masing. Tetapi kita tahu bahawa di Tambun ini naratif untuk Pakatan Harapan sedikit berbeza. Mereka membawa agenda bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan calon Perdana Menteri. Tetapi mereka juga tidak mengabaikan, saya nak bercerita tentang sedikit daripada Pakatan Harapan, mereka tidak mengabaikan keperluan-keperluan untuk penduduk Tambun di sini. Kalau kita lihat pengangguran dan sebagainya, mungkin juga infrastruktur. Tetapi ini mungkin kita boleh bagi diskaun sikit lah sebab impossible, mustahil lah. Sebab kita tahu kenaikan penduduk itu dia menaik relatif, mustahil untuk kalau setiap kali 1,000 penduduk mereka akan bina hospital baru. Kita tahu itu terletak dalam rancangan Malaysia sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana contoh pengangguran, maka sudah pasti kalau pengangguran kita akan bercakap tentang peluang pekerjaan. Jadi di sinilah mereka akan masuk bercerita bagaimana okeylah kita akan janjikan Tambun ini kenapa kekurangan peluang pekerjaan. Adakah mereka perlu pergi ke Ipoh saja ataupun ke bandar-bandar besar Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya, itu yang mereka akan cerapkan. Tetapi dari segi naratif politik itu juga sedikit yang berbeza. Alright. Okey. Satu lagi nanti saya nak minta Firdaus Azil stay ataupun berada di sini. Satu lagi kursi tumpuan untuk PRU ke-15 ialah Parlimen Sungai Buloh.